Masa belum kena tangkap, tak apa bang. Apa-apa hal gua jawab. Sekali dah kena, aku yang jawab keasingan ni seorang-seorang. Tak guna betul lah punya mantokak. Brother, dari bilik asingan, gua yang sampai sini. Masa kita ada barang banyak, tak apa bang. Lu kena apa-apa, gua mesti Rambo pergi depan punya. Bila kena, semua pun tak tahu. Baik kawan-kawan semua, terima kasih ke atas kesudian korang support channel XTMT Project. Terima kasih gua dapat payung. Hari ni nak cerita pasal bilik asingan. Sempit, masam, tak ada apa. Dah dalam jail ni terperak, terkongkong, ditambah lagi dengan diperak lagi. Aduh, habis nak buat macam mana? Aku ceritakan kat korang apa keistimewaan dan kesengsaraan di bilik asingan. Macam semua orang tahu, dalam penjara boleh kena tangkap lagi. Dan ini soal tangkap ni, orang tak nak dah kena tangkap dengan polis pun dah satu suai dah kena hantar pergi jail. Dekat dalam jail lagi kena tangkap pula dengan cikgu Sabuk. Inilah akan dihantar bila orang reman ataupun banduan lah. Orang reman yang membuat kesalahan dalam penjara berupa bergaduh ke, lawan mulut dengan cikgu ke, curi orang punya barang ke, terjerit-jerit ke, kau layak untuk dihantar ke bilik asingan. Kenapa orang semua tak suka bilik asingan ni? Kenapa kalau boleh tak nak duduk? Sebab kau dah lah diregut kebebasan kan. Dekat blok tu dah memang tak ada kebebasan jugalah. Semua pun kena ikut polymaster, pintu bilik pun selak, kadang-kadang pintu bilik payung boleh jalan sana sini pun masih dalam blok aja, bukan boleh pergi kedai kopi, bukan boleh pergi jalan-jalan. Tapi apabila kau dihantar ke bilik asingan, lagi tak ada apa. Kosong sekosong-kosongnya, 24 jam dalam bilik. Makan je keluar depan pintu bilik, makan. Sebab asingan ni dia satu blok. Satu blok bukan ada satu bilik je, ada banyak-banyak bilik dan kategori bilik dia pun ada banyak. Ada satu bilik khas dekat asingan ni yang dinding dia sponge. Bukan lantai sponge, dinding sponge. Dia hantar untuk orang yang jenis hantuk kepala ke dinding. Dia sumbat sana. Ada yang baju yang ikat bel tak boleh bergerak tu. Jadi kalau untuk yang common punya kesalahan, di asingan ni juga ada bilik untuk langkah-langkah khas. Maknanya dia bukan duduk kerana kesalahan kecil. Dia kena tangkap bawa telefon, ataupun dia kena tangkap riot, buat rusuhan dalam penjara, ataupun dia kena tangkap seluduk dadah masuk dalam penjara. Jadi apabila seseorang ni ada kriteria yang memiliki geng yang kuat kat luar yang support dia banyak channel buat masuk, jadi pihak penjara terpaksa asingkan dia. Baik, kita nak borak ini hari pasal kes kecil-kecil lah, macam yang aku tadi duduk mengeluh tadi. Kata nak gentle, bila kantoi tak ada seorang pun nak mengaku. Abang Bona sendiri yang kena turun pergi asingan. Baik, tu daripada sudut gentle-gentle dalam asingan lah. Sebab semua orang tak nak pergi asingan. Dan apabila kau ditangkap, macam mana proses untuk dihantar ke asingan? Contoh, kau kena tangkap sebalut abuk. Sebalut je abuk. Dengan abuk ni
sarjan kat blok ataupun warden dia memang nak tuduh kau, dia akan bawa kau dengan abuk kau duduk kat depan meja PYB. Daripada bilik pergi duduk kat meja PYB sementara dia menyelesaikan report. Dia nak suruh kau duduk macam naik motor ke, dia nak suruh kau duduk elok-elok ke, bergantung pada dia lah. Jadi duduklah menunggu kuda belang datang. Bukan kuda belang yang tunggang tu, yang celoring tu. Dia dah roger UKP akan datang sebab semua pun dengan report. Semua pun kertas serahan report dia dah serah kat UKP pun ambil, bawa ke turun base, ambil statement lebih kurang dengan barang kes. Daripada base UKP, bila turun je automatik kau kena bawa lah. Kau tak boleh tinggal kat blok juga. Kau punya blanket, gayung, poles, sudut transparent kau, berpindah alam. Bukan berpindah alam dunia ke alam akhirat, berpindah ke alam blok, ke alam kurungan sempit. Dah jalan melenggang-lenggang daripada base UKP naik pergi ke blok asingan. Di blok asingan pula ada UKP yang dah jaga kat sana. Kau kena check in dulu. Checker kat sana pun ada checker. Ada orang-orang LLK, orang-orang tahanan lama. Sebab reman dia tak bercampur dengan orang jatuh hukum. Jadi sesama orang reman juga yang jadi kerja kawasan. Sama ada official ataupun unofficial. Yang cikgu keluarkan daripada bilik mana-mana bilik asingan, duduklah dia. Tu pun dia bukan sampai malam. Dia duduk, kalau cikgu cakap kau pergi bilik 4, buka selak, ambil budak ni. Tapi selalunya pun cikgu escort lah untuk asingan. Susah. Jadi bila kau dah sampai dengan barang-barang kau, tulis dekat whiteboard asingan, senonong masuk bilik. Dan aku salah seorang orang yang duduk asingan lama LLK. Seronok. Bagi aku lah kot. Bila cakap seronok, orang pun dengar, ini orang biol otak. Asingan seronok. Bilik kurungan sempit. Bilik kurungan sempit, sedepa panjang macam ni, dan ada macam-macam lah. Untuk bilik LLK asingan ada juga yang letak 4-5 orang ada. Bergantung pada penjara itu sendirilah. Ada penjara yang sediakan bilik besar, ada yang kecil. Cuma bila penjara dah jadi kompleks, macam sekarang ni penjara-penjara baru macam kat Penuh, macam kat Macang, blok dia dah standardized. Kalau bilik asingan, satu bilik untuk master 3 orang je, 3 orang. Tapi dia boleh letak seorang, dia boleh letak juga 3 orang. Orang balik mahkamah, kuarantin dia letak seorang. Orang yang jalan hukuman mungkin dia 2 tingkat. Bawah untuk kuarantin, atas untuk orang tahan asingan, ataupun atas untuk asingan, atas untuk kuarantin, bawah untuk orang duduk asingan. Dia berpecah, dia tak letakkan sekali. Okey, jadi dah check in, masuklah ke bilik. Masuk macam biasalah, bilik pun kalau kau duduk sorang-sorang kosong, kau bercakap pun bergema. Macam rumah yang kau baru pergi pindah kan. Memang bila tak ada apa-apa barang, kau menyanyi pun jadi bergema. Dah masuk, kemas-kemas bilik, tak ada apa, kau sorang-sorang kau. Kalau ada partner boleh juga berborak. Tapi bagi aku baik tak ada partner, sorang-sorang lagi aman. Dah sapu-sapu bilik, kemas-kemas, renjis-renjis air. Maklumlah kan. Dah semua sapu. Kalau check in pukul 10 pagi, tak ada apa nak buat. Tak boleh jalan sana jalan sini. Dah buka area, jauh-jauh, balik sekejap. Balik rumah sekejap. Jumpa tu ni semua, baru datang jail balik. Pukul 12 tengah hari, sama master makan. Cuma ada setengah penjara yang dah baru, yang kompleks, pintu dia aku tak boleh tunjuk dekat kau. Pintu lama ni dia dah memang ada lubang untuk tray. Lubang untuk tray je, muat-muat masuk tray. Ada yang tolak tray masuk dalam kau makan, ada yang buka selak makan depan pintu bilik. Tak tentulah. Cuma asingan tetap asingan 23 jam sehari duduk dalam bilik. Sebab mental jadi bertambah-tambah down lah. Cuma yalah, bagi yang pernah sampai asingan, ada cerita-cerita menarik korang tentang asingan, tolong tinggalkan komen. Kita community, kita sama-sama team. Biarpun orang nak kecam, tapi dalam sudut kehinaan yang kita hadapi ni, aku yakin dan percaya benda positif tu banyak. Yang negatif tu kita bincang besok. Yang positif bersepah-sepah.
Macam mana kau dapat rehab diri kau balik pada fitrah kau semula. Kita ni kan orang-orang liar yang biol-biol semua. Jadi orang-orang liar yang biol macam tu lah. Jadi lepas makan tengah hari, ada chances kau, satu chance saja. Bila tolak tray keluar, masa tadi tray dah tolak masuk. Bila tray tolak masuk, cikgu ada escort. Cikgu setiap kali pun budak kawasan yang hantar makan, dia ada escort. Lagi cikgu dekat asingan ni, cikgu UKP. Time ni lah, jengah sikit cikgu dah pusing ke bilik lain je. Tolong nanti kau hantar kertas-kertas. Ci hantar kertas. Nanti aku payung kau abuk sikit. Sebab tadi masa dah kena angkut, abuk ada sebarrel lagi. Spark pun ada kat dalam. Cuma ci tak ada. Kertas tak ada pun tak ada guna juga. Dia pun sambil-sambil letak makan, angguk cepat-cepat. Kita pun cantik lepas makan, kita standby dia sebalut. Dia kasi kita ci. Okay, masuk tray, abuk dah siap-siap lah. Letak setelah jari ni sebalut. Dan yang lain-lain dah seal lah. Asingan lagi buat check. Sikit-sikit UKP buka terus masuk dalam. Dia hantar je tray. Dia pun expert, memang expert lah. Orang-orang yang kerja kawasan ni memang orang-orang budak-budak kerja ni yang memang pandai buat job ni. Sekilas UKP toilet tempat lain dah campak kau kertas. Jadi dia pun datang nak ambil tray, sambil tarik tray, mata dia menyilau tengok escort yang pusing sana je, terus campak kertas. Dia campak kertas, kau pas sabuk depan pintu, kau letak depan pintu kan. Contoh cikgu, alah bersalam sikit je, cikgu belah sini je. Kalau cikgu tu selangkah, dia tu nampak abuk kat sini, kita boleh letak abuk ni. Dia pun sambil letak tray, ambil sikit, terus jalan buat bodoh pergi lain. Kalau kau tak ada kriteria yang berani macam ni, kau tak layak kerja kawasan. Memang masam lah kau. Jadi kertas pun dah dapat sikit, dia pun tak bagi banyak-banyak kertas. Kalau bagi banyak, nanti petang kau tak minta kertas lagi, dia pun tak dapat abuk lagi. Jadi dalam kesusahan dekat asingan ni sebenarnya, yalah, kalau kita nak ambil daripada sudut psikologi, kalau kau nak fikir serabut lah. Tapi bila kita sedar diri, kita tahu diri kita dekat sini ni kenapa, jadi kita man-mansoi je. Nak memperbaiki diri tu kadang-kadang ambil masa. Jadi layan aja apa yang terjadi kat bilik asingan ni. Aku cuma ceritakan apa yang berlaku di asingan daily, setiap hari. Setiap hari dekat asingan ni jumpa dah tak boleh. Perjumpaan dah ditarik, hotel pun dah ditarik untuk 2 minggu. Contoh bila kantor apa-apalah, bila kantor benda yang kecil-kecil ni tak termasuk LLK kita buat lain kali. Masuk kantor Yabuk, bergaduh, kantor Spark, orang duk tanya-tanya, banyak tak bergaduh dalam jail? Orang kalau boleh tak nak bergaduh dalam jail. Bergaduh ni serabut dalam jail. Kau kalau benda kecil-kecil, checker bilik pun marah kau bergaduh. Kau bergaduh, nanti kita dalam bilik semua kena je. Kita asal kau benda macam ni pun kasi dia orang gaduh. Alamak, kau in charge jaga dalam bilik macam supervisor lah. Engkau jalan nitik 2 lap. Aduh, kita pula. Kalau boleh kita nak elak pada bergaduh. Bully, bergaduh tu orang je yang war-warkan, banyak sangat berlaku. Padahal benda tu seciput lah. Kalau orang yang biol, ada tetap biol juga. Ada first aku up video YouTube, dia orang cakap, ada orang yang komen dia, aku terus block dia. Dia cakap apa? Gua langgar tu, gua langgar ni, gua TMR saja. Dia nak cakap dia ni bukan TMT macam aku, macam duduk mahkamah tinggi, tapi gua keluar blok. Orang macam ni mental dia dah rosak. Ini bila duduk di jail, dia punya cerita yang dia gitu, dia gini, padahal dia tak ada apa pun. Jadi mind dia dah fuse. Kalau orang-orang yang macam ni, yang terjerit sikit, elak pada bergaduh, budak-budak dalam jail pun malah layan lah, lantak kau lah, kau nak ambil ranking. Jadi orang pun tak nak bergaduh. Kalau bergaduh tu dah last settle punya. Dan paling-paling kalau untuk elak daripada pergi asingan juga bergaduh, buka bilik tu mana one by one lah. Bukannya kau pergi suka-suka buka bilik belakang. Orang jaga air dah, kau fight sampai puas 2 orang ni, dia jaga air. Pompak bunyi. Gitu je. Kalau masuk suit yang betul-betul pop, berkicap, tergolek. Ambil kau punya mafia. Kena sekali orang buku 4 dia kasi bukan buku 5, buku 4 je, 4 biji. Tung sebiji, KO. Habis. Untuk selamat pada pergi asingan. Baik,
Ci pun dah dapat, abuk pun dah ada. Tengok line clear, isap abuk. Dah isap abuk, lepas makan relax lagi. Tak ada apa nak buat lah. Kalau nak berbual dengan orang pun tak ada. Kau duduk seorang-seorang. Kau nak cakap sampai berbual dengan semut ke, bercakap dengan semut ni, orang yang kena duduk sampai 3 bulan lelaki seorang-seorang mungkin lah. Tapi kau bukannya tak bertemu manusia hari-hari. Kalau penjara dulu, yelah dia buat macam tu. Kalau lock up polis pun dia tahan yang kau masa siasatan kes berat ni, memang dia tak bagi kau jumpa siapa-siapa. Tapi kau jumpa juga pegawai penyiasat tu. Kalau dekat penjara pula, orang cakap sampai berbual dengan semut lah apa ni, orang dah jadi mental. Walaupun duduk sendiri sekejap, aku lebih selesa duduk seorang je. Aku lebih suka duduk seorang menyendiri daripada duduk orang ni cerita pasal ni, orang ni cerita pasal ni, dia ni sedih pasal ni. Aku jadi serabut tengok. Tapi begitulah, diregut tetap diregut. Dah lepas master tengah hari, ambil wuduk, solat, zuhur, baring lagi. Dalam asingan, buku pun tak boleh bawa. Buku pun tak ada. Sebab kalau bawa buku nanti jadi ci bawa isap abuk pula. Buku pun tak boleh bawa. Jadi kat blog boleh juga baca-baca buku, time bosan. Dekat asingan ni, kalau bawa surah Yasin boleh. Surah Yasin boleh bawa masuk. Quran boleh. Tu pun cikgu cakap, kau jangan bawa balok abuk pula. Quran lah cikgu, takkanlah saya nak bawa balok abuk. Takkanlah. Jadi dah selesai makan tengah hari, baring lagi. Menunggu makan petang. Sampai makan petang, sekali lagi. Ci. Lebih sikit tau. Aku dah payung kau sebalut tengah hari tadi tu. Bagilah lebih sikit. Kau ingat apa? Satu ci, satu balut abuk ni selai ci ke? Mana sound budak. Alamak. Kau payung lah 2 inci. Ya bang. Campaklah kertas lebih sikit untuk master malam. Master malam. Takkan nak minta dengan UKP. Dia ronda sudah cikgu. Bagi ci sikit. Gua minta. Cikgu, kertas payung sikit lah. Gua dah dekat asingan. Kalau lu tangkap gua kat asingan, nak hantar gua pergi mana? Betul lah, dah asingan ni, nak hantar pergi mana lagi gua nak tangkap? Cikgu pun pening kepala. Sial. Itu cerita masa biru-biru lah. Jadi, dah lepas makan petang pula, tu seorang-seorang. Tak ada apa nak buat lah. Baring 14 hari. Kalau dia letak bilik bersama 2-3 orang lagi, okeylah juga. Bolehlah berbual-bual sikit-sikit pun sama-sama, kadang cerita masak. Ada orang yang suka cerita pasal benda-benda yang dia stres. Dan tu sebab aku tak suka. Baik aku duduk seorang-seorang. Bercakap dengan semut lagi baik daripada cakap dengan manusia. Manusia ni cerita dia gini, dia gini. Alamak, kau ingat kau seorang je ke susah? Orang lain ni tak ada erti susah. Develop lah diri daripada tempat susah ni. Mungkin kita boleh jadi makin kuat jiwa dan mental kita, betul? Tak habis-habis cerita kau ni lembik betul lah. Sikit-sikit cerita gini, duduk 15 1 je urine. Bukan duduk 39B pun. Orang yang hadap bom lagi, pistol lagi ni pun. Dan kau nak ikutkan dalam hati memang stres. Tapi kita cuba kawal emosi, kawal diri, berfikir secara matang. Apa kesudahan. Kalau dah ditakdirkan nak buat macam mana, betul lah brother. Tapi kalau diberi peluang lagi hidup, diberi lagi peluang kebebasan, kita akan jadi yang terbaik kita punya version. Jadi kawan-kawan semua, terima kasih banyak aku ucapkan pada korang yang sudi subscribe ini channel, yang like, yang komen, yang share. Lu orang memang terbaik. Dan aku dekat TikTok pun alhamdulillah, kat TikTok pun makin ramai, makin support. Dan itulah manfaat kita salurkan daripada sudut yang berbeza daripada orang lain. Apa pun brother-brother semua, terima kasih banyak. Ada rezeki, kita luncur dengan tajuk lain. Terima kasih. Jumpa lagi